Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada lecturer Miss Nur Ashikin binti Osman. Hari ini saya Ahmad Tamimi bin Abdullah, matrik ID saya 2102069, akan memperbentangkan tentang jenayah dan institusi kemasyarakatan. Kes yang saya ambil adalah berkenaan dengan kes rogol ataupun pemerkosaan terhadap wanita. Isi kandungan pembentangan saya adalah yang pertama, faktor-faktor berlakunya kejadian pemerkosaan atau jenayah rogol di dalam masyarakat. Yang kedua adalah peranan dan fungsi dalam membendung jenayah rogol dalam masyarakat, iaitu daripada kekeluargaan, pendidikan, agama dan juga ekonomi dan masa. Seterusnya, kesan jenayah rogol kepada masyarakat, iaitu daripada segi ekonomi, segi sosial dan juga segi politik. Seterusnya, statistik kejadian rogol, iaitu berlangsung antara tahun 2000 dan 2002 ataupun kepada 2017. Dan seterusnya adalah rumusan atau kesimpulan daripada pembentangan saya ini. Selanjutnya adalah faktor-faktor atau punca-punca berlakunya kes rogol. Yang pertama adalah berkenaan tentang agama. Agama mengajar kita menghormati sesama manusia dan menggalakkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Namun, jika agama tidak dititikberatkan daripada kecil, maka mudahlah seseorang terperdaya atau mengikuti akan perkara-perkara yang buruk atau ditegah oleh agama. Hal ini dapat dilihat iaitu dengan didikan daripada ibu dan juga bapa kepada seseorang manusia ataupun anak yang masih kecil. Adalah media elektronik. Yang membawa seseorang itu kepada keadaan rosak adalah melalui macam filem-filem, klip video atau laman lucah. Seperti yang dinyatakan di atas ni, filem-filem dia banyak menegaskan tentang adegan-adegan yang membawa kepada kerosakan akidah. Macam juga klip video juga begitu, ataupun laman lucah. Laman lucah ni kita boleh mengakses iaitu daripada Google ataupun daripada laman web lain. So, di sini amatlah penting untuk pihak kerajaan untuk menyekat iaitu tentang laman-laman lucah seperti yang terdapat dalam banyak akses yang boleh kita dapatkan. Yang kedua adalah melalui platform yang dinyatakan, maka seseorang akan terdorong untuk melakukan seks dan sekaligus terjebak kepada pemerkosaan. Hal ini dapat diterangkan bahawasanya seseorang ataupun anak-anak kita yang juga orang kata melihat akan sesuatu bentuk video iaitu tentang perlakuan seks yang disebarkan, maka di situ akan timbulnya rasa untuk mencuba dan di situ akan berlakulah kemungkinan seks yang bebas ataupun rogol. Oleh itu amatlah penting untuk para ibu bapa untuk melihat apa anak-anak mereka melihat di dalam handphone masing-masing. Penyakit pedofilia. Pedofilia ini adalah minat atau keinginan untuk melakukan seks. Ia juga dapat kita tafsirkan iaitu daripada contoh iaitu daripada ibu bapa ataupun media-media jugalah. So, tanda-tanda awalnya adalah pembangunan dan orientasi seksual. Yang kedua, pornografi kanak-kanak. Hal inilah yang senantiasa kita perlu tegah dan juga kita perlu sekat iaitu daripada awal umur, iaitu seperti meningkat remaja. Di situlah keinginan diorang ni untuk melihat benda yang bukan-bukan ataupun belajar akan apa benda yang tidak sepatutnya mereka belajar. Adalah mangsa yang mudah percaya. Mengikut dari kajian, kehidupan manusia ini dilengkapi seorang lelaki untuk seorang perempuan dan seorang perempuan adalah untuk seorang lelaki.
Dan kedua adalah apabila mula selesa dan berpegangan, maka akan timbul rasa atau keinginan untuk melakukan seks bebas walaupun tanpa rela ataupun merelai. Begitulah sekarang adat dalam tak kira bangsa, iaitu Melayu, India, China. Apabila berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan dan dia juga tidak ditegah, maka di sinilah akan berlakunya. Macam kita boleh lihat sekarang, di mana-mana media sosial pun ada kita diperlihatkan tentang kelakuan anak-anak bangsa kita, tak kira daripada umur berapa pun sudah mula untuk merapat-rapat kepada perempuan, dan juga perempuan tu juga kelihatan selesa dengan apa yang lelaki ataupun budak lelaki tu buat. Dan oleh itu, bimbingan daripada ibu bapa itu amatlah penting sekali agar mereka ni tidak terjebak kepada aktiviti-aktiviti yang boleh memalukan keluarga sekaligus menconteng arang kepada muka masing-masing. Menegah kejadian pemerkosaan di dalam masyarakat. Okey, peranan dan fungsi yang pertama adalah daripada keluarga. Ya, ini yang pertama, tumpuan dari ibu bapa itu penting. Ya, memang tumpuan daripada ibu bapa itu penting. Akan tetapi, sekadar tumpuan saja itu tidak memadai kalau tidak ada daripada perlakuan ataupun perbuatan yang boleh menegah. Bukan sekadar hanya mulut saja berkata-kata, mata ataupun telinga ke arah lain. Okey, yang seterusnya adalah ibu bapa perlu menitik beratkan didikan agama pada anak-anak. Ya, memang betul. Didikan agama ini adalah yang paling penting untuk anak-anak. Supaya mereka ini tidak terjebak dengan perkara-perkara ataupun benda-benda yang boleh melalaikan ataupun membawa mereka ini kepada kehancuran akhlak mereka sendiri. Yang ketiga adalah ibu bapa perlu menjadi model untuk anak-anak, atau dalam kata lain menjadi contoh atau tauladan pada anak-anak. Macam bentuk model untuk anak-anak ini adalah contoh kepada anak-anak itulah ibu bapa boleh menunjukkan macam contoh, macam sesuatu perkara itu ditegah. Macam juga sesuatu perkara itu tidak boleh dilakukan. Bila kita menyatakan daripada kecil kepada anak-anak, insya-Allah anak-anak kita ni akan terus dalam keadaan baik, dan juga mereka akan hindari segala bentuk apa kejahatan yang ada ini. Adalah pendidikan. Kalau daripada individu, kita perlulah memantapkan lagi ilmu dan segala ajaran yang dituntut dalam agama. Tidak kira agama, Islam, Kristian, Buddha dan juga Hindu, semua menegah kepada keburukan, dan juga orang kata memperlihatkan kepada sudut kebaikan. Jadi di situ kita sebagai individu ini perlulah memperkuatkan lagi kita punya akidah ataupun ilmu kita ni, supaya kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang buruk itu. Okey, yang kedua pada guru. Guru atau cikgu perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap pelajarnya. Nilai-nilai murni ini kita perlu terapkan daripada seawal anak-anak itu bersekolah. Daripada awal kita menerapkan ilmu-ilmu nilai-nilai murni ini, maka di situlah akan bermulanya kepribadian seseorang individu tersebut. Dan guru juga sebagai contoh seperti pemakaian, percakapan dan perbuatan. Dan kalau daripada pemakaian, guru perlulah menunjukkan contoh pemakaian yang sebetulnya ketika mereka mengajar anak-anak muda ini di sekolah. Tidak perlulah berpakaian seperti menjolok mata atau lebih pada menaikkan nafsu pada anak-anak bangsa yang masih muda ini. Kalau melalui percakapan pula, percakapan seorang guru tu adalah kepada ke arah kebaikan, bukan sekadar
menyatakan benda-benda buruk, memaki hamun dan juga sumpah seranah kepada anak-anak muda ini. Dan juga perlulah orang kata dalam percakapan yang sebaik mungkin lah. Dan juga perbuatan ini boleh ditafsirkan pada banyak benda. Dari orang kata perbuatan kita, orang kata sebagai untuk jadi contoh yang baik, perbuatan kita menyuruh kepada kebaikan, itu ini, apa semua adalah guru sebagai pembimbing pada anak-anak bangsa. Seterusnya adalah agama. Yang pertama, galakkan menghormati terhadap kaum wanita. Agama memang menegah agama memang menyuruh supaya kita ini hormat kepada kaum wanita. Kerana kaum wanita ini adalah kaum yang lemah. So kita sebagai seorang lelaki ini perlulah menjadi pembimbing ataupun pembawa dia kepada ke arah kebaikan, bukan kita merosakkan dia. Kedua adalah pendedahan terhadap ceramah agama dari ulama-ulama agama. Seperti yang kita dapat lihat di setiap platform, tak kira lah Facebook ke, TikTok ke, Instagram ke, banyak ulama-ulama yang menyatakan tentang ceramah-ceramah agama ini. Akan tetapi, masih adakah segelintir kita yang masih memperlihat ataupun sekadar share saja? Dan itulah juga sebagai salah satu caranya lah untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjerumus pada benda-benda yang merosakkan ini. Yang ketiga adalah menggalakkan solat, kerana solat menghindari keburukan. Mengikut kepada Islam, ya memang solat itu menegah kita kepada keburukan. Kerana apabila kita solat, kita akan sekaligus hati kita akan tenang, hati kita akan bersih. Akan tetapi keikhlasan kita dalam membuat ataupun menjalankan apa yang Tuhan nak itu, adakah ikhlas ataupun tidak ikhlas. Adalah ekonomi dan masa. Yang pertama adalah menyediakan kempen yang berfaedah. Dalam masa yang sekarang, banyak kempen-kempen yang berfaedah untuk kita supaya kita ni dekat dengan agama, ikut apa-apa undang-undang yang ada di dalam negara. Akan tetapi ramai saja segelintir rakyat Malaysia ni banyak yang tidak mengikuti ataupun mendengar apa-apa kempen. Bahkan mereka menyatakan diri mereka itu adalah betul dan juga kerajaan yang adalah salah. Begitulah, kempen yang dilakukan kadang-kadang tiada manfaat langsung. Sedangkan ramai yang mengikuti itu pun kadang-kadang kita tak pasti adakah dia dengar ataupun dia faham apa yang cuba disampaikan. Yang kedua adalah perlu menghebahkan perkara-perkara yang baik. Menghebahkan perkara-perkara yang baik ini terdapatnya di dalam setiap orang. Akan tetapi adakah orang yang disampaikan itu adakah dia faham ataupun dia cuba untuk menilai apa yang disampaikan ataupun dia cuba untuk mengikuti apa yang cuba disampaikan. Itu bergantung kepada diri masing-masing. Yang ketiga adalah kerajaan perlu kuatkuasakan undang-undang serta hukuman yang setimpal dengan perlakuan jahat seseorang. Sebagai contoh kes rogol iaitu Seksyen 376 Kadang Kesesaan, iaitu penjara maksimum 20 tahun serta sebatan. Seperti yang dinyatakan, undang-undang yang dinyatakan, kadang-kadang ada saja rakyat juga yang tidak berpuas hati dengan apa undang-undang yang digubal oleh kerajaan. Akan tetapi, di situlah akan menjadikan negara ini aman, sejahtera daripada berlakunya jenayah-jenayah yang tidak diingini. Oleh itu, ikutlah undang-undang yang sedia ada. Amalkan apa yang ada sekarang ni supaya diri kita ni tidak terjerumus dalam benda macam contoh kes rogol inilah. Seterusnya adalah pembentangan tentang kesan-kesan jenayah kepada masyarakat dari segi ekonomi. Okay. Yang pertama adalah peningkatan tekanan. Yang kedua, kos perkahwinan yang meningkat.
3. Faktor pekerjaan, iaitu pengabaian yang tidak berkelulusan, menggalakkan seks bebas kerana sukar untuk mencari pendapatan untuk berkahwin. Tambahan pula pada sekarang ini tentang isu pandemik COVID-19, banyak kerja ataupun ramai pekerja yang diberhentikan, dan disitulah akan terjadinya orang kata peningkatan tekanan dekat dalam diri masing-masing. Kadang-kadang kita ada dengar ramai yang cuba untuk membunuh diri. Ada juga yang melakukan benda yang tidak berfaedah seperti mencuri, merompak rumah-rumah orang kerana duit tiada, kos sara diri tu tak ada. Dan tambahan pula untuk yang kita bincangkan sekarang ni adalah tentang kes rogol. Kes rogol ni macam contohlah yang kedua, kos perkahwinan yang meningkat. Macam sekarang, kalau mengikut kepada kelulusan, ijazah RM10,000, kadang-kadang diploma RM10,000, yang master RM20,000. Ibarat macam nak menjual anak. Macam mana tu? Jadi perkara-perkara macam inilah yang akan menjadikan individu-individu tu untuk melakukan benda yang bukan-bukan terhadap wanita tu. Apabila dah kena, cuba menyalahkan individu tersebut, tapi malahan ibu bapa, sikap ibu bapa tu yang kelihatan seperti nak menjual anak, sedangkan agama tidak menegah kepada hantaran, duit-duit hantaran ini tidak diwajibkan, akan tetapi mengikut adat. Sampai bila kita tak pasti. Adalah kesan-kesan jenayah kepada masyarakat dari segi sosial. Okay, yang pertama tentang berbulan madu. Yang kedua, aktiviti pelancongan, iaitu pelancong tiada adab berpakaian. Yang ketiga, aktiviti kelab malam atau budaya lepak di kalangan remaja, tidak kira lelaki atau perempuan, bersama-sama dalam satu tempat. Okay. Dalam aktiviti pelancongan, kita sedar bahawasanya di setiap pelosok dunia ini akan tertarik dengan apa yang ada di Malaysia ini. Lagi tambahan pula tentang pusat-pusat rekreasi seperti Langkawi, Pulau Redang, mana-manalah tempat yang menjadi tumpuan kepada para pelancong. Dan oleh itu, disarankanlah untuk para pelancong tu biarlah berpakaian yang baik ataupun yang menutup mungkin pada leher ke apa ke, supaya orang-orang yang tidak berkenaan ni untuk tidak memperlihat apa yang dia buat itu. So, macam contoh juga yang ketiga, aktiviti kelab malam atau budaya lepak. Aktiviti kelab malam banyak yang ada, tak kira tempat. Dan di situ juga kita dilihatkan bukan sahaja untuk kaum-kaum yang bukan Islam, bahkan orang-orang Islam pun berada di dalam tu. Untuk apa? Release tension, apa yang cuba orang kata dia nak lepaskan, dia lepaskan apa semua kat dalam tu. Jadi di situlah terpengaruhnya apabila dah mabuk jadi kes rogol, dah bila jadi kes rogol jadilah kes pembunuhan. Itulah susahnya. Seterusnya adalah kesan-kesan jenayah terhadap masyarakat dari segi politik. Okay. Yang pertama adalah insiden keganasan. Yang kedua, ahli kerajaan menjadi contoh seperti kes Anwar Ibrahim. Yang ketiga, pertelegahan, pergubalan undang-undang, tiada persetujuan kerana bimbang rakyat tidak berpuas hati akan undang-undang yang digubal. Macam contoh insiden keganasan yang terbaru sekarang ni, masa pelantikan ataupun sebelum pelantikan Perdana Menteri yang baru sekarang ni, kita diperlihatkan tentang semua untuk mengejar pangkat, dan dia juga sanggup berbuat apa pun asalkan dia dapat menguasai negara ini. Adakah mereka sedar mereka lebih mementingkan kedudukan daripada nyawa-nyawa rakyat? Sedangkan mereka tahu apa yang perlu dibuatkan. Dan macam contoh yang kedua, ahli kerajaan menjadi contoh seperti kes Anwar Ibrahim. Kes Anwar Ibrahim
adalah kes meliwat. Tapi wallahu a'lam. Dan juga kes itu dapat diperlihatkan tentang keadaan di mana seorang lelaki dengan seorang lelaki lain ataupun seorang lelaki dengan seorang perempuan lain yang bersekedudukan dan juga melakukan perkara yang melanggar undang-undang negara. Akan tetapi, adakah undang-undang ataupun hukuman itu dijalankan dengan secara yang betul ataupun sekadar undang-undang saja? So, yang ketiga adalah pertelagahan antara pengubalan undang-undang antara orang-orang kerajaan atau ahli politik, kerana dia orang bimbang akan persetujuan rakyat ini, adakah rakyat setuju dengan apa ni. Macam contoh Akta 302 Kanun Keseksaan tentang hukuman mati mandatori, ramai yang tidak bersetuju. Sedangkan benda itu sepatutnya, contoh kalau dalam hukum hudud, hukum membunuh apa semua, memang kita dihukumkan untuk bunuh orang yang membunuh itu. Akan tetapi kalau contohlah kalau hukum hudud itu dijalankan di Malaysia ini, apakah akan terjadi di dalam Malaysia ini? Di sini saya perlihatkan tentang statistik kejadian rogol. Di sini saya dapat lihatkan kes rogol yang berlaku antara tahun 2000 hingga ke tahun 2009, di mana peningkatan kes setiap tahun itu sampailah ke 2009 adalah meningkat, lagi-lagi di kawasan negeri Selangor dan juga negeri Johor. Statistik yang kedua, di mana saya melihat kes bilangan rogol banyak berlakunya daripada platform-platform yang seperti inilah, macam Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, bagai itu ini apa semua. Sebab apa? Diorang percaya tentang macam seorang lelaki itu ini menawarkan, diorang pun mengikuti. Lalas diorang yang terjebak dan juga menyalahkan pula orang lain. Di sinilah kita dapat lihat di mana kes rogol tu banyak berlaku. Disebabkan benda-benda yang macam inilah, sebabkan cepat percaya dengan seseorang dan juga asalkan dia berjaya, kasih on. Itulah sikap rakyat-rakyat Malaysia sekarang. Statistik kejadian rogol yang ketiga, kalau diperlihatkan daripada tahun 2000 hingga ke tahun 2017, berlakunya peningkatan pada tahun 2006 sehinggalah 2013, di mana peningkatan itu mencecah hampir 4,000 kes rogol dan terdapatnya penurunan daripada tahun 2014 sehingga 2017, dan sehingga sekarang setelah wabak COVID-19 ini melanda, berkemungkinan akan turun kes rogol ini. Statistik kejadian rogol yang keempat, kita dapat diperlihatkan pihak ini pada tahun 2013, hampir 2,000 kes ini berlaku di negara ini yang berumur antara umur 18 tahun ke bawah. Di situ kita dapat lihat tentang macam mana remaja-remaja kita sekarang, adakah salah ibu bapanya ataupun salah gurunya ataupun salah dirinya, yang di mana dia mengikuti apa yang rakan-rakannya nak, itu ini apa semua. Statistik kejadian rogol yang kelima, kita dapat lihatkan tentang bulatan, iaitu di mana negeri Selangor populasinya amat banyak, iaitu 18.7% sehingga tahun 2017. Dan di situ kita lihat negeri yang padat dengan penduduk, itulah banyakkannya berlaku kes-kes yang sebegini. Diikuti juga dengan negeri Johor Darul Takzim. Kesimpulan dan juga rumusannya adalah, jika undang-undang yang digubal tidak dapat memberi kesedaran moral dan etika dalam diri masyarakat, maka berlakulah kejahatan. Sikap orang yang
dalam yang pilih kasih juga dengan sengaja melepaskan seseorang yang bersalah akan menjadikan juga kejahatan atau jenayah itu berulang kembali. Oleh itu, negara, bangsa serta masyarakat perlu sedar jika dari awal segala kejahatan tidak dibendung, maka musnahlah generasi akan datang kelak nanti. Sekian, ini adalah perbentangan saya. Salah dan silap saya minta ampun, minta maaf. Terima kasih kepada Miss Nur Ashikin. Di situ saja. Sekian. Terima kasih.